بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله العظيم. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu daripada diri yang satu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala dengan peluang hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kita bersama dalam My Quran Time yang dibawakan daripada studio TV Al Hijrah untuk sama-sama kita melihat kepada permulaan kepada surah keempat, surah An-Nisa, sebagai satu daripada surah yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 114, untuk kita meneruskan bibit demi bibit, perjuangan demi perjuangan, langkah demi langkah untuk kita memahami intisari daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Insya-Allah. Kita berada pada surah baru Ustaz. Oh subhanallah. Surah yang panjang juga tetapi kita sudah selesai dengan surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran, dua surah yang digelar Zahrawain dan kali ini surah An-Nisa. Dan surah kelima nanti surah Al-Maidah lebih kurang sama cara isinya pada dua surah berbeza, masih panjang tapi tak sepanjang surah Al-Baqarah. Betul, jadi alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala di mana surah An-Nisa ini adalah surah yang mengingatkan kita kepada hidayah yang kita minta dalam Fatihah tadi Ustaz Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksudnya apabila Allah menyatakan kalau nak jalan yang lurus itu, hidayah itu, Allah jawab dalam surah Al-Baqarah Alif Lam Mim, saya tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah untuk kita mendapat hidayah. Maka kalau kita jaga surah Al-Baqarah itu, kita akan dijaga hati kita, cara kita bermuamalah dengan manusia, dengan Allah. Dan pada juz yang ketiga pada surah Al-Baqarah berkaitan dengan infak dan juga menjauhkan daripada riba. Dan pada surah Ali Imran secara ringkasnya bercerita tentang prinsip tentang kebenaran, sehingga kan pada ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran ini, ayat yang ke-200, wahai orang beriman, isbiru, sabarlah, ingatkan sesama kita bersabar dan bertahan teguh, bertakwa pada Allah, la'alakum tuflihun. Jadi di sana ya ayyuhallazina amanu, permulaan surah An-Nisa yang Ustaz baca sebentar tadi Ustaz, yang kita akan baca sekali lagi nanti, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, dan ini membawa kita kepada sinopsis bagi halaman yang ke-77 pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu pada ayat yang pertama Allah menyatakan tentang, Allah mengingatkan kesatuan asal usul manusia, kesatuan suami isteri dan ikatan kekeluargaan yang perlu diperjuangkan pada setiap masa. Ini adalah ayat pertama. Dan yang keduanya, pada ayat kedua, menyerahkan kembali harta anak yatim. Ini adalah tema bagi surah An-Nisa ini sendiri, perjuangan kepada hak wanita, anak yatim, dan haram memakan harta anak yatim ini.
Manakala pada ayat yang ketiga hingga keempat, kebenaran untuk berpoligami, ya, satu perkara yang besar Ustaz, ya. Tetapi kita nak memahami dalam erti kata yang jelas daripada surah An-Nisa agar kita tidak menyalahgunakan kemudahan yang Allah beri, tetapi ia adalah untuk kita membantu dan memperjuangkan hak di dalam masyarakat. Dan pada ayat 5 hingga 6, larangan menggunakan atau menyerahkan harta kepada orang safih. Okey, apa maksud safih kita akan bincang nanti. Anak kecil dan setara dengan mereka kecuali apabila mereka memiliki ar-rushd, maksudnya kematangan. Misalnya, jadi alhamdulillah itu adalah ringkasan 5 hingga 6, ya, dan 6 ayat kita dalami dahulu pada hari ini pada halaman ke-77. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 1 hingga 4 untuk sama-sama kita memahami surah yang bercerita banyaknya, satu, tentang etika sosial di dalam Islam, macam mana kita nak menguruskan keluarga, masyarakat, dan yang keduanya, masalah terbesar dalam masyarakat kalau kita nak bina keluarga masyarakat yang bagus, cabaran besarnya. Dalam surah ini ada banyak cerita pasal orang munafik. Ya, orang munafik ini dia masuk Islam, tetapi perangai dia itu tidaklah mengikut pada peraturan, sehingga kan dia boleh memporak-porandakan keadaan masyarakat zaman dahulu dan juga pada zaman ini yang kita harap kita jauh. Ya, sama-sama kita baca ayat 1 hingga 4 dan jangan lupa kita share, Ustaz, ya. Ya, Ustaz. Klik butang share, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, hari ini kita masuk surah An-Nisa, dan kalau kita perhatikan Ustaz dan juga para penonton sekalian, dalam muka surat yang ke-77 yang kita nak baca pada hari ini, semua akhir ayat itu dia mad iwad, mad iwad. Itulah kita baca dengan kadar mad 2 harakat. Jadi kita tak boleh panjang. Contoh kalau kita nak bertaranum macam mana sekalipun tak boleh, contoh panjang kita baca alaikum raqiba, lebih tak boleh, dia dua saja. Dua harakat, jangan 2 rakaat. Itu panjang sangat Ustaz. Kalau 2 rakaat tu alaikum raqiba. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Itu tak boleh Ustaz, tak boleh macam tu. Tak boleh, jangan. Jadi itu sebabnya kena belajar lagi ni. Tak bolehlah saya baca di sana Ustaz, ya. Tetap di sini. Subhanallah. Baru di sana dah sedap baca, ya. Subhanallah. Okey, kita nantikan nanti Ustaz Fazrul akan perdengarkan. Baik. Jadi insya-Allah mari kita sama-sama ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat, saya. Yes. Yang pertama hingga ayat keempat, sahabat-sahabat Al-Quran semua, mari kita baca sama-sama. Dah masuk surah An-Nisa ni. Saya harap dan saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan dah boleh baca, bahkan boleh ikutlah taranum-taranum yang kita cuba kongsikan, Ustaz. Tak apalah Ustaz, belajar sikit-sikit. Koho-koho kata orang Kelantan, kan. Koho-koho Ustaz. Wah, kalau kampung saya sebut slowly Ustaz. Slow, masya-Allah. Okey, baik. Kita nak cuba baca pagi ini sekarang ini, maaf saya, dengan taranum Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه
عتبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, begitulah bacaan daripada ayat pertama hingga ayat keempat Ustaz ya, daripada surah An-Nisa, surah yang keempat yang kita mulakan pada hari ini. Jadi kita sudah bertukar kota Ustaz ya, kota. Pasal bila cakap tentang surah ini, surah ini adalah binaan-binaan ataupun dinding bagi sesebuah kota. Contohnya kalau kita pergi Ipoh, kita nampak binaan-binaan begitu. Kalau kita pergi ke London contohnya, ya, kalau Ustaz pergilah, saya tak pernah sampai lagi kan. Jadi kalau kita sampai ke sana, kita akan macam sama konsep binaannya. Pasal apa? Pasal Ipoh dan juga di London itu dia ada binaan-binaan yang hampir sama kerana binaan di sana British dan di sana pun British. Jadi bila kita pergi ke surah An-Nisa, ada perkara yang lebih kurang sama macam surah Al-Maidah. Ada juga dalam surah An-Nisa macam surah Al-Baqarah. Pasal bercakap tentang dalam surah An-Nisa ini banyak cerita tentang pengurusan keluarga, berkaitan dengan anak yatim. Jadi ini juga banyak disampaikan di dalam surah Al-Baqarah. Jadi kita ada yang macam sama, tapi Ipoh dengan London tak samalah Ustaz. Kalau tidak, maksudnya tak payahlah kita sampai ke London kan. Tapi pasal saya tak pernah sampai, kita doalah Ustaz ya, agar kita dapat menghargai konsep surah ini ya, yang berbeza. Dan sudah pasti dalam surah An-Nisa ini Allah mulakan tadi, ya ayuhan nas, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, allazi khalaqakum, yang menciptakan kamu daripada jiwa yang satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam ya. Daripada situ Hawa, kemudian lahirlah insan-insan sampailah kepada zaman ini, kepada saya, pada Ustaz Tarmizi Ustaz ya. Kita adalah wa khalaqa minha zaujaha, daripadanya pasangan, wa batha minhuma, berkembang minhuma rijalan katsiran wa nisaa ya, ada lelaki, ada perempuan yang ramai. Jadi Allah mengingatkan perkara ini kerana ia bercakap tentang identiti kita manusia ya. Dan Allah ingatkan sekali lagi, wattaqullah allazi tasaaluna bihi wal arham ya, bertakwalah kepada Allah yang di mana kamu memohon meminta pertolongan selama ini, bihi dengannya, wal arham dan juga hubungan kekeluargaan. Menarik ayat yang pertama lagi Ustaz ya. Allah mula menyatakan ittaqu rabbakum pada ayat ataupun baris pertama itu, tapi yang kedua tu wattaqullah. Apa bezanya? Bezanya ke atas itu bertakwa, iaitu mementingkan minta pertolong pada Tuhanmu. Maksudnya Allah menyatakan perkara ini pada seluruh manusia. Bukan sekadar untuk orang beriman, orang Islam sahaja. Seluruh manusia kena cari Tuhan, kerana kita ni daripada dicipta oleh Tuhan yang sama, daripada nenek moyang yang sama iaitu Adam, dan kita diciptakan laki perempuan ini. Itu sahaja dah menunjukkan kehebatan pencipta. Lepas tu baru Allah bawa kepada wattaqullah, barulah bertakwa kepada Allah. Kerana ada orang yang bila dia tak lihat kepada Tuhan sebenar, akhirnya dia tidak menghargai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita takwa kepada Allah, kita kena menghargai hubungan dengan Allah, satu, dan yang keduanya wal arham,
iaitu hubungan silaturahim. Arham ini banyak rahim. Ini berkaitan dengan rahim yang ada pada seorang ibu Ustaz ya. Jadi kena jaga betul-betul, walaupun mungkinlah kita kata bahawa saya daripada perut ibu yang berbeza, tapi asal usul kita daripada Adam dan Hawa. Innallaha kana alaikum raqiba, ya, Allah amat mengawasi apa yang kita buat, sama ada kita ni jaga hubungan dengan Allah ataupun tidak, kita menjaga hubungan dengan manusia ataupun tidak. Ya, jadi ini asas nilai universal menyeluruh pertama yang Allah bawakan dalam surah An-Nisa, agar kita, kalau perkataan raqiba itu sebenarnya, kalau raqib itu dia leher kan. Kalau katakan ada binatang kesayangan kita letak tali tu, itu kita letak kat leher dia. Ataupun kadang-kadang dulu pun anak saya pernah beli yang ada monyet kat belakang tu, ada tali panjang tu kan. Jadi mengapa letak dekat belakang tu? Pasal kalau dia nak lari, tarik balik semula. Ya, jadi bila innallaha kana alaikum raqiba, sebenarnya bila Allah kata Allah ini amat mengawasi, Allah ini memang amat dekat pada tuan-tuan, pada saya, pada setiap masa. Ya, dan salah satu tanda kita ini amat dekat dengan Allah SWT, ya, kalau kita amat sensitif dengan Allah SWT, kita akan jaga hubungan dengan Allah, wattaqullah tasaaluna bihi wal arham, dan juga yang keduanya arham, iaitu kita merapatkan silaturahim. Itu yang kalau katakan beri salam misalnya, harapnya nanti kita bertemu dengan sahabat al-Quran kita. Semua aktiviti itu sebenarnya adalah aktiviti takwa. Betul. Ya, melambangkan kita ini menyahut seruan daripada surah An-Nisa ayat yang pertama, dan kesan daripada yang pertama ini masuk kepada ayat yang kedua, ya, wa'atul yatama, iaitu kita tunaikan, berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar, ya, istilahnya innahu kana huban kabira. Jadi ayat pertama dah cerita pasal silaturahim, ya, tentang lelaki perempuan. Kali ini cerita pasal satu lagi kumpulan manusia yang perlu diberi perhatian, iaitu anak yatim. Ya, anak yatim. Anak yatim ni sama ada anak yatim utamanya ayahnya meninggal, ya, dan juga dia melibatkan mak dia terpisah lah apa sebagai cabaran hidup. Jadi Allah menyatakan wa'atul yatama amwalahum, kena beri hak harta anak yatim ini, jangan tukar-tukar. Jangan tukar-tukar. Kadang-kadang katakan dia anak yatim, dia duduk dengan kita Ustaz kan. Kemudian ayah ni banyak duit, kan. Dia ada kereta besar. Kita ada kereta kecil. Kan. Kemudian kita asyik guna kereta besar je Ustaz. Kereta kecil tu kita simpan je. Pasal kita kereta mainan memang tak boleh guna kan. Tapi kalau kereta kecil, kita asyik guna je kereta itu sampai rosak, ya. Itu sebenarnya wala tatabaddalul khabitha bit tayyib. Ya, jangan ditukarkan. Ataupun sama ini kita ada rumah kecil, dia ada rumah besar, kita asyik guna rumah besarnya sahaja sampai kan rosak rumah tersebut, yang itu adalah peringatan daripada Allah, jangan ditukarkan al-khabith bit-tayyib. Dan yang keduanya wala ta'kulu, jangan makan amwalahum ila amwalikum, jangan makan harta mereka. Jadi maksudnya bila ada harta duit bank, pasal anak tu anak yatim mungkin anak kecil, jadi kita ambil duitnya kita gunakan, sepatutnya kita makan nasi, kan, nasi biasa je selama ni. Bila ada anak yatim tu nasi Arab setiap hari Ustaz. Ya, nasi mandi, nasi golek, ayam kambing golek semualah. Subhanallah. Pasal apa? Pasal duit banyak. Yang itu tandanya apa? Tandanya makan harta anak yatim. Itu sebabnya bagi pengusaha pusat anak yatim, jangan main-main. Dia kumpul duit, lepas tu dia punya gaji ataupun dia punya makanannya lebih hebat daripada anak yatim. Allahu akbar. Bahaya. Allah ingatkan, ya, pasal ini adalah anak yatim ni adalah kumpulan kedua yang boleh dimanipulasikan dalam masyarakat. Ya, kalau ayat pertama tadi tu Allah ingatkan tentang nisa, tentang wanita. Ayat kedua ni pasal anak yatim. Jadi kalau kita boleh menghargai wanita dalam rumah, ya, ibu kita, kakak kita, adik perempuan kita dan juga isteri kita, insya-Allah kita akan lebih sensitif tentang harta anak yatim. Tapi kalau dalam rumah pun tak jaga, dia memberi kesan pada harta anak yatim, pasal dia bukan boleh balas pun. Kan, dia tak boleh balas, apatah lagi kalau dia masih belum dewasa ataupun mencapai tahap balik ataupun rushd istilahnya. Nanti kita akan tengok istilah ni. Maka kita bawa kepada ayat yang ketiga Ustaz, sambung lagi tentang anak yatim, ya, tentang anak yatim, iaitu wa in khaiftum, ya, jika kamu takut alla tuqsitu fil yatama, ya,
iaitu kamu tidak berlaku adil pada anak-anak yatim, fankihu. Yang ini bawa kepada nikah, Ustaz. Ya. Yang ini ayat ni sensitif ni. Betul, Kan bagi setengah orang, tapi kita kena faham betul-betul. Ya. Ustaz ya. Pasal bila saya baca ayat ini, anak yatim tapi tiba-tiba pula wujud nikah, kemudian 2 3 4. Itu lagi sensitif. Kan? Dan ada orang kata sebenarnya yang utamanya 2 3 4. Ya, bukan yang satu. Pasal tengok permulaannya tu 2 3 4. Adakah cara kefahaman itu betul? Mari kita tengok dahulu. Ya. Jika kamu takut alla tuqsitu, ya, jika kamu takut untuk tidak adil, maka fil yatama pada anak yatim, bernikahlah. Ceritanya mungkin dia bela waktu kecil, Ustaz ni, katakan umur 10 tahun, kemudian besar 15 tahun, 18 tahun. Lepas tu dia berminat pula pasal dia dah besar tu. Waktu kecil tu dia tak berapa comel pasal ada hingus apa semuanya kan. Tapi bila dah besar tu, wah dia punya alis mata apa sebagainya, dia berminat. Allah kata okey, tak ada masalah. Pasal ini apa, ayah angkat dia tetap ayah angkat. Ya, maksudnya dia tak adalah pula jadi tak boleh kahwin ke tak. Dibenarkan. Fankihu ma qabalakum minan nisa imathna wa thulatha wa ruba', iaitu boleh berkahwin daripada apa yang baik bagi kamu daripada wanita itu, daripada anak yatim itu 2 3 4. 2 3 4. Okey. Jadi sebelum kita pergi pada 2 3 4, pasal ramai yang akan kata wah ini maksudnya kalau kita ni anak yatim saja ke? Tidak. Maksudnya anak yatim ini pasal kita nak selamatkan anak yatim tersebut, mungkin kena kahwin. Kalau itu kita nak capai. Okey. Tetapi bila bercakap tentang istilah tuqsitu daripada perkataan qista, iaitu adil, ada 3 komponen, Ustaz ya. Beza pasal di hujung tu Allah cakap tentang adil, tapi awal ini tentang qist. Dua-dua adil diterjemahkan. Tapi qist ini dia ada 3 perkara. Iaitu adil itu apabila kita adil mempunyai bukti, kita menyemak sesuatu perkara sebelum kita membuat penilaian. Sebelum, ya, kalau adil tu kita terus saja kita kata okey saya nak bagi 2 bagi 2, macam itulah adil kan. Tapi qist ini sebelum dia membuat penilaian itu dia kaji dulu apa yang patut. Yang ini kena ada apa contohlah kan. Kalau katakan nak adil dengan anak saya, adil istilah adil, saya kata je anak saya bagi RM1 contohnya kan. Betul. Tapi kalau qist, saya kena tanya dulu yang umur 2 tahun ini perlukan apa. Betul. Kalau abang ni nak beli kasut bola ataupun kasut pergi sekolah lah, kasut bola tu mungkin lebih sikit kan, kasut pergi sekolah, takkanlah kita bagi RM1 je kan. Dan adik je ni dah memang kasut ada 2 3 pasang tu pasal ambil kakak abang ni punya, bagi RM1 ke RM10 ke dia tak digunakan. Jadi mungkin adil ya, tetapi sebenarnya qist ini sebenarnya adalah sebelum dia buat keputusan dia ada maklumat. Nombor 2, dia mempunyai penilaian yang adil, dan yang ketiga dia buat apa yang dia cakap. Jadi kalau adil dia hanya penilaian saja, dia kata okey 2 ataupun 1. Tapi kalau qist ini dia lebih jadi kaji dulu. Jadi itu menyebabkan bila nak ambil 2 3 4, kalau bernikah seseorang itu kena ada 3 kemahiran ini. Dia mantap untuk mengkaji maklumat, kemudian dia membuat penilaian yang betul, dan kemudian kena buat betul-betul. Dia mesti firm ataupun tegas nak ambil keputusan. Kalau macam abang janganlah abang kan, dia pun okey. Kena marah sikit je dah tak okey. Jadi orang-orang begini dia sukar untuk menjadi qist, apatah lagi adil sebentar tadi. Maka Allah cakap kalau fa in haiftum alla ta'dilu, tidak adil, nak buat penilaian pun susah kan, maka Allah cakap fawahidah, satu cukup. Fawahidah au ma malakat aymanukum, ataupun samba sahaya, ini zaman dahululah, zalika adna alla ta'ulu, ini adalah lebih dekat untuk mengelakkan daripada berlaku zalim ya. Jadi itu adalah perkara ayat yang ketiga membawa kita kepada ayat nombor 4, Ustaz. Ya, mungkin kita nak baca sikit pasal ini ada kaitan dengan pengurusan rumah tangga. Sila Ustaz. Ayat yang keempat, Ustaz. Keempat. Baik. Kita cuba ayat yang keempat, bacaan kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat keempat ini Ustaz adalah rahsia memulakan perkahwinan. Macam mana cara nak menentukan mahar ataupun menentukan mas kahwin. Tetapi kita sebelum nak melihat ayat 4 ni lebih lanjut, kita lihat dahulu perkataan pada hari ini, iaitu perkataan nafasa, iaitu perkataannya bermaksud bernafas ataupun dia ada kaitan dengan jiwa. Setiap jiwa yang bernafas itu adalah nafasa, nafsun, berulang 298 kali di dalam Al-Quran, dan Allah nyatakan pada ayat pertama bahawa wahai manusia, kamu semua dijadikan daripada nafsul ataupun nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu, ya, bermula dengan Nabi Adam. Dan ini pengenalan kepada diri kita. Bila kita sedar Nabi Adam ini, kita tahu sejarah kita, ya. Sejarah kita ini telah disampaikan pada surah Al-Baqarah. Kali ini Allah membawakan nilai tambah, iaitu daripada insan yang satu ini kita ada pasangan, Nabi Adam ada pasangan, kemudian laki perempuan, kerana ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab. Bukan Allah ciptakan begitu, laki-laki perempuan begitu saja happy-happy bergembira, bukan, tapi ada tanggungjawab untuk bertakwa kepada Allah dan jaga, sambungkan silaturahim. Itulah yang kita belajar daripada nafasa sebentar tadi. Selagi kita bernafas, kita kena bertakwa dan jaga silaturahim. Kita berhenti sebentar, kita kembali My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Isteri cerdik yang solehah, penyejuk mata, penawar hati, penyejuk jiwa. Di rumah ia isteri, di jalanan kawan. Di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Silakan Ustaz. Dapatkan yang original. Subhanallah. Itulah antara lirik nasyid Isteri Salihah daripada Ustaz Nazri Johani ataupun Raihan lah. Syarat dengan nasihat-nasihat dan juga peringatan-peringatan Ustaz. Maknanya tak semudah itu. Mathna wa thulatha wa ruba', tidak semestinya atau tidak semudah itu dipandu dan diberi pandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Dan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya barangkali ada yang terlepas topik kita semalam, sebelum ini mungkin surah Al-Baqarah kurang jelas dan sebagainya, bolehlah ikuti ulang kaji ataupun melihat ulangan di platform-platform rasmi kita, Facebook kita Sahabah Al-Quran My #Quran Time dan juga My #Quran Time. Boleh juga bergabung dengan kami di YouTube, Telegram dan juga Twitter, My #Quran Time Official, dan juga boleh ikut kami di Instagram My Quran Time Official. Jadi bolehlah Ustaz tweet kat situ Twitter Ustaz. Berkongsi berkongsi apa yang dapat. Apatah lagi kita dah habis dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Mungkin dah nampak dah pola apakah yang Allah sedang sampaikan pada kita. Sayalah pengalaman saya sebenarnya memang ialah macam tak baca Baqarah dengan Ali Imran selama ni kan. Baca jalan tapi rupa-rupanya ada mesej besar yang Allah sedang sampaikan. Dan ia pastinya akan merubah kepada jiwa-jiwa seperti tuan-tuan yang committed membaca, memahami dan mengamalkan. Kita ucap terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang senantiasa bergabung walau di mana anda berada. Kita bersahabat dan kita tetap bersahabat dengan Al-Quran. Jadi insya-Allah kita nak kongsi pula Ustaz dan juga para penonton sekalian, apakah pengajian ataupun ulang kaji tajwid kita yang ingin kita kongsikan pada hari ini. Dan seperti biasa Ustaz, ni teman saya Nadia Ustaz,
ada gigi. Gigi kita, dan kita nak kongsi pada hari ini iaitulah makhraj asy-syafatain ataupun makhraj antara dua bibir, iaitulah antara dua bibir keadaan tertutup, iaitulah huruf dua huruf, iaitu huruf ba dan juga huruf mim. Dan kita nak kongsi pada hari ini huruf mim dalam ayat yang kedua. Jadi bila kita tertutup ni maksudnya macam ni nampak gigi lah. Yang sepatutnya bibir ni. Ini bibir kita ni dia tertutup lah. Macam ni dia senyum kan. Ni macam ni. Am kan. Cuba. Tu kan, cuma sifat dia tu adalah macam ba, ada sifat getaran ataupun qalqal ab kan, wa amma ab kan, contoh kan. Jadi tutup mulut kita bila kita baca tu, jangan terbuka pula dekat mim. Contoh jadi pada ayat yang kedua, contoh kan, wa atul yatama ma tu kan, ma kan, amwa kalau dalam keadaan sukun, amwa yang kita buka, wa atul yatama awwa tak tepatlah, amwa contoh ya. Itu makhraj dua bibir dalam keadaan tertutup, macam ni, dua huruf mim dan juga ba. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz bercerita tentang huruf mim dan ba. Ya, maksudnya huruf yang tutup mulut Ustaz ya. Tutup mulut bibir kita. Tutup mulut. Ya, kalau buka tu memang tak tepat. Ya. Jadi kaitan dengan gigi juga ke Ustaz? Ada kaitan juga. Maksudnya gigi kita tu kat dalam tu kan. Kalau gigi tak ada apa jadi? Jadi dia boleh jadi bibir kita masuk ke dalam ba. Jadi okey. Dia terlebih sangat dia punya cara menyebut ya, tu ya. Ba. Oh, itu macam baby dulu Ustaz. Macam mana? Baby pun ada juga. Baby. Baby. Okey, masya-Allah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita belajar sedikit daripada huruf mim dan ba, dan insya-Allah syafatain ya, dua bibir. Kalau dalam surah al-balad tu Allah menyatakan Allah memberi syafatain ini anugerah, dan memang anugerah Allahu Akbar. Terutama Ustaz ni, kalau ada sahabat kita yang mungkin bibirnya itu mungkin sedikit tidak lengkap ya, dia ada kesan juga ya, cara menyebut itu. Dan ada setengah kalau orang setengah kalau dalam sakit bibir, sakit mulut kan, dah memberi kesan ulcer sebagainya, dah beri kesan Ustaz. Jadi satu nikmatlah nikmat ya. Maksudnya mulut ini sebenarnya nikmat untuk kita mengucapkan zikir, alunan al-Quran, berbanding kalau kita gunakan peluang yang sama tapi untuk bukan membaca al-Quran tapi membuang. Itu yang kita tak nak Ustaz ya. Jadi insya-Allah hari ini kita teruskan. Sebentar tadi pada ayat yang keempat Ustaz ya, Ustaz membacakan wa'atun nisa, ini bercakap tentang pembinaan sebuah rumah tangga. Berikan kepada wanita, kepada perempuan itu saduqatihinna nihlah ya, iaitu saduqatihinna maksudnya mahar-mahar mereka, mas kahwin mereka ya. Dia saduqatihinna, dia kalau sedekah itu sedekah. Ini mahar bukan sedekah, ini memang kewajipan ya yang Allah suruh. Jadi jangan pula ada yang kata saya tak mampu kan, jadi saya bagilah macam sahabat kan. Sahabat kan ada yang kata bagi kurma kan, jadi saya nak bagi kurma boleh ke? Kan. Syarat di sini adalah saduqatihinna nihlah. Nihlah ni maksudnya adalah dengan tulus ya, dengan betul-betul kita bagi itu menghargai seorang insan yang dijaga oleh ayahnya selama ini, kemudian dia memindahkan tanggungjawab itu kepada seorang lelaki. Ini semangat ataupun inilah roh daripada al-Quran. Pasal di dalam jahiliah asasnya wanita ini dipandang sebagai hina ataupun kelas kedua, betul, sebagai komoditi, boleh dijual-jual. Lepas tu bila dah kahwin, ada masih lagi agama-agama tertentu sekarang ini kalau dah kahwin ya, kalau dah kahwin, anak tu dah kira tak ada dah dengan ayah dia. Kira habislah kan. Pisah terus, tak boleh nak jumpa ayahnya pun, kena melalui suami. Dan kalau suami kata no, tidak, tak ya. Ini masih berlaku lagi. Beberapa negara di dunia ini masih lagi menggunakan perkara tersebut, dan di dalam masyarakat Islam pun kadang-kadang terpengaruh dengan perkara ini. Itu yang menyebabkan dia kata suami ketua keluarga, kalau dia kata nak balik kampung, okey, suami 5 hari, isteri setengah hari. Allahuakbar. Kan, pasal dia kata syurga di bawah tapak kaki, tak tahulah kan mana dia dapat dia punya panduan itu. Dan ini yang kita ingin lihat, bahawa rupa-rupanya Quran memperjuangkan hak wanita. Insya-Allah. Ya, bukan kumpulan feminisme. Ada yang kata tak puas hati kan. Dia sama ada tak puas hati dengan Quran ataupun tak puas hati dengan orang Islam.
Ustaz ya. Jadi kalau orang Islam tak beramal dengan Quran ini memang ramai. Tetapi kalau kita betul-betul baca Al-Quran ini, kita doakan agar lebih ramai lagi insan-insan yang terkesan dengan Al-Quran. Kita kena baiki masyarakat ya. Dan dalam ayat ini Allah menyatakan fa in tibna ya, jika mereka berbaik hati lakum min an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau dia kata kita dah bagi mahar, kemudian dia pulangkan balik berbaik hatilah ya, tibna ini baik secara rela diri, nafsan. Tak ada pula suami kata aku dah bagi kau, kalau kau tak bagi kat aku balik duit yang aku bagi hari tu ya, emas ke apa sebagainya tu, bersedia je lah. Kalau itu yang dipaksa, itu bukannya dibenarkan oleh Allah SWT. Kalau secara rela, fakuluhu hani'an mari'a, makanlah ya dengan senang hati, dengan tenang, dengan nikmat, itu dibenarkan ya, hani'an mari'a. Jadi ini ayat keempat ini memulakan sebuah pernikahan. Sebuah pernikahan. Dan kalau ada yang tanya mahar ini untuk berapa lama kan, untuk berapa banyak, dia taklah ada spesifik, tetapi paling kurang pun kalau katakanlah lepas kahwin tu meninggal contohnya kan, meninggal si suami, paling kurang mungkin 2-3 bulan, kalau bagus lagi sampai setahun, dia boleh hidup tanpa terkesan. Kalau selama ini dia mungkin satu hari perlukan RM20, 20 kali 3 bulan itu kita boleh semak, paling kurang itu. Agar apa? Kita sebenarnya sedang meraihkan, sedang menghormati satu amanah. Datang bukan sekadar daripada bapa, tapi datang daripada Allah yang menurunkan ayat pada hari ini. Jadi kita nak baca seterusnya. Macam mana pula kalau kita berinteraksi dengan sufaha ya, dengan anak yatim, dengan orang-orang yang anak-anak kecil ya. Apa maksudnya sufaha? Kita baca dahulu ayat ke-5 hingga ayat yang ke-6. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Kita ada baki 2 ayat Ustaz. Tapi panjang ayat dia Ustaz. Boleh tahan panjang dia. Jadi bila ayat panjang macam ni, kita perlu perhatikan tempat kita nak waqaf dan juga ibtidah. Kadang-kadang walaupun diberi pilihan Ustaz yang warna hijau tu, kalau saya lah sendiri kadang-kadang saya tak sampai juga Ustaz, dan saya akan memilih waqaf yang sesuai lah, yang bersesuaian. Sebab itu penting dalam bacaan Al-Quran kita ini pernafasan kita. Dan pernah juga kita kongsikan Ustaz antara tips ataupun cara kita nak menjaga nafas kita, antaranya kita buat latihan ketika kita mandi contohnya. Bila shower air tu kan, kita tahan nafas kita hari ni berapa lama, ataupun sesekali kita bercuti, ketika mandi pantai ke sebagainya, kita cuba selam dan tahan nafas kita, ataupun kita menjaga makan kita lah. Maksudnya kalau nak mengaji ni biasanya jangan terlalu makan terlalu banyak lah, supaya dia tak, kalau Terengganu kata se'eh. Se'eh ni dia macam semput lah. Nafas pendek tak sampai, pasal perut penuh. Contoh kan. Jadi kita hati-hatilah, dan memang tak berapa elok pun untuk kesihatan sebenarnya kan, kalau itu terlampau, terlebih makan dan sebagainya. Jadi insya-Allah mari kita cuba baca 2 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Insya-Allah kita sambung dengan taranum jiharkan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. Surahul Azim, begitulah ayat kelima hingga 6 menyambung balik Ustaz ya. Kalau halaman ini banyak bercerita tentang hak wanita ya dan juga anak yatim. Ya, dua perkara inilah ya, dan kalau disambung sikit pada ayat kelima ini, wala tu'tus sufaha ya, janganlah kamu serahkan pada orang yang belum sempurna akalnya. Itu namanya safih ataupun sufaha ya, iaitu orang yang belum sempurna ni siapa? Anak-anak ini ya, kalau katakan dia kecil, ayahnya meninggal, anak yatim ini, jadi digelar sebagai sufaha, dia tak matang lagi. Maka pada waktu itu jangan beri kepada mereka allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum ya, iaitu harta mereka ya, kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi maksudnya ialah apa yang perlu dibuat pada waktu itu ialah kita gunakan rezeki ataupun harta itu untuk membantu ataupun menyara mereka. Boleh ya, untuk kegunaan anak yatim tersebut. Waqsuhum ya, dan kemudian berilah mereka belanja dan pakaian daripada hasil harta itu ya, waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah bercakap dengan perkataan yang baik. Ceritanya ialah apa? Ada harta Ustaz, ada harta. Jadi kita kena bagi gunakan untuk anak yatim tersebut. Cabarannya ialah kalau katakan kita duit sikit ataupun ada juga orang duit banyak, dia dapat harta lebih, harta free. Kan, padahal itu bukan harta dia. Jadi kesannya ialah kalau dia tidak gunakan untuk anak yatim satu, ataupun dia pergi makan harta anak yatim itu, maka Allah menyatakan ataupun Allah menemplak ya. Allah mengingatkan di sini, dan berikan kepada mereka pakaian, waqulu lahum qawlan ma'rufa. Maksudnya kena dah kita tolong, kita kena juga cakap dengan perkataan yang baik. Isunya apa? Isunya ialah anak yatim Ustaz. Dia ada anak yatim, anak orang lain, anak apa si adik kita ke ataupun orang lain lah, dengan anak kita. Bila dia ada dalam satu rumah, pada waktu itu kita tahu bahawa bagaimana kasih sayang berlaku. Ya, biasanya kita akan utamakan anak kita. Tetapi Allah kata waqulu lahum qawlan ma'rufa. Kena cakap elok-elok dengan mereka, tidak boleh dianaktirikan. Walaupun memang anak tiri kan, memanglah anak angkat, tak boleh ya. Pasal apa? Pasal mereka ini adalah orang-orang yang diperjuangkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allah sampai bawa beberapa ayat ini, dan kalau kita tengok dalam surah Ad-Duha pun Allah cakap tentang Allah yang membawa Nabi Muhammad itu anak yatim diperjuangkan, dan Nabi memperjuangkan anak yatim ya. Jadi pada ayat yang ke-6 itu Allah menyambung balik ya, kalau katakan mereka ini sudah kecil, kemudian apa yang perlu dibuat kalau mereka ni makin lama makin dah dewasa? Wabtalu ya, hendaklah uji anak-anak yatim itu hatta sehingga mereka balagu, mereka sampai pada umur untuk berkahwin. Fa in anastum minhum, jika kamu menganggap anasa itu, anastum itu kamu melihat daripada mereka matang, rusyda, fadfa'u, berilah harta tersebut ilaihim amwalahum, bagi balik harta mereka. Jangan ditahan-tahan. Jangan pula kata saya rasa kamu ni tidak cukup matang. Istilah Allah gunakan itu anastum, lihat secara luaran. Tak payah tengok pada hati pula kan. Okey, saya nak uji hati kamu, adakah kamu ni pandai kira-kira untuk uruskan harta, tak payah. Kalau rasa dia dah balik ya, sesuai matang dan juga boleh menguruskan, fadfa'u ya, serahkan. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru ya. Sekali lagi Allah mengingatkan jangan makan secara melampau, wa bidaran tergesa-gesa, ay yakbaru sebelum mereka meningkat dewasa. Okey, ada dua perkara. Satu, jangan makan melampau-lampau, maksudnya boleh nak gunakan. Pasal ada sahabat Ustaz ya, bila faham tentang ayat jangan makan harta anak yatim, mereka buat dua dapur. Ya, sampaikan dua periuk yang berbeza. Ini makanan untuk anak yatim dalam rumah mereka, dan ini anak biasa, anak dia lah. Tapi Allah kata tak apa ya, tu khal itu kalau bercampur itu is okay, tapi jangan israfa, jangan melampau-lampau ya. Macam tadilah kan, kita biasa makan nasi ayam, nasi biasa, ini nasi mandi, nasi ayam golek semuanya. Bila ada anak yatim, bila anak yatim dah tak ada, nasi biasa balik. Itu namanya israfa ya, melampau.
Dan yang keduanya ialah apa? Allah mengingatkan wabidara. Apa maksud bidara ini? Kita tergesa-gesa menyerahkan harta untuk sebelum dia besar, sebelum dia dewasa. Apa maksud tergesa-gesa? Satu, tergesa-gesa pasal kita nak habiskan tergesa-gesa. Pasal apa? Pasal bila dia dah balik nanti, kita kena serahkan pada dia. Jadi kita habiskan cepat-cepat. Allah tahu sebenarnya manusia, kita lah Ustaz ya, kalau ada peluang orang kan nampak pun. Betul. Tapi Allah nampak perkara ini adalah satu corruption ataupun satu perkara yang tidak dibenarkan di dalam surah An-Nisa. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, ya, jika kamu mampu maka hendaklah dia menahan diri. Maksudnya kalau katakan kita kaya, tak payahlah ambil processing fee kan. Ada rumah anak yatim, dia ambil processing fee berkadar okey. Tapi jangan sampai gaji CEO dia tu sampai 20-30 ribu kan untuk nguruskan 2 orang anak. Kan? Yang itu bukan makruf, bukan sesuatu yang biasa. Maka kalau kaya, kalau dah cukup, tak payahlah ambil. Ya, Allah nyatakan situ, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Itu yang Allah cakap. Kalau kamu ni fakir, tak cukup duit, ya, pengusaha rumah anak yatim, ambil bil ma'ruf. Ya, makruf tu maksudnya yang sekadarnya lah, ya. Maksudnya kalau biasanya pengusaha dapat gaji berapa ribu, tengok pada waktu itu, dan itu sahaja yang dibenarkan. Jangan sampai membawa kepada terlebih, ya. Dan akhir sekali, fa idza dafa'tum, bila dah beri itu pastikan ada saksi, dan pastikan kita ingat wakafa billahi hasiba, ya. Allah lah sebaik-baik pengawas, sebagai penghitung, sebagai auditor, ya. Pasal kalau tak ada orang audit tempat rumah kita ke ataupun persatuan kita, tapi Allah akan audit. Jadi ini sebagai panduan daripada ayat ataupun halaman 77 Ustaz, ya. Yang mungkin kalau Ustaz boleh ulang balik ayat kelima tadi yang atas itu, pasal nak cerita bahawa dengan anak yatim, walaupun mereka kecil, mereka tidak boleh melawan, tetapi ataupun mereka nak report ke polis, ayat 5 itu sebagai panduan kepada kita semua. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Baik sekali penerangan hari ini Ustaz, sebab kadang-kadang memang kita berjumpa Ustaz, ada orang yang ambil kesempatan Ustaz, menggunakan anak-anak yatim untuk mencari duit, berpanas, berhujan Ustaz. Dia hantar dengan van turut jual kami Ustaz. Anak yatim kan. Yang itu tak apalah kalau katakan betul kan, tapi isunya ialah pengurusan anak yatim. Ini yang ada dalam subhanallah. Mudah-mudahan kita sama-sama ambil iktibar insya-Allah. Baik, kita baca ayat yang kelima insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'ala Allahu lakum qiyaman وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang dijadikan sebagai pokok kehidupan, tetapi berilah pada mereka belanja dan pakaian, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi satu dalam rumah, tapi anak yatim kadang-kadang kita tak tahu Ustaz, ya. Kecuali kita kena survey, kita kena peka pada masyarakat. Sebabnya kita kepada AJK Surau, ya, kepada pengurusi masyarakat kena ambil cakna terhadap kalau ada orang yang meninggal, ya. Kalau katakan di dalam satu masyarakat tu ada yang ayah meninggal, mak meninggal, apa sebagainya, kenapa si anak yatim ini? Database ini perlu ada agar kita terus boleh memperjuangkan anak yatim dan bercakap dengan mereka dengan perkataan yang bagus. Khawatir bila dia tak bayar yuran dekat sekolah, dia tak makan, kemudian kita marah dia, rupa-rupanya mereka anak yatim yang sebenarnya mereka itu diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membawa kita pada resolusi pada hari ini sama-sama, iaitu pada ayat yang pertama, jaga silaturahim pada setiap masa kita sebagai tanda takwa. Makin kita suka memberi assalamualaikum, makin kita suka menyapa orang di jalan, bersama, bertemu ibu ayah, call, ya, kita telefon mak ayah kita dan saudara kita, itu tanda kita membina takwa. Yang pertama. Yang kedua, perjuangkan anak yatim dalam masyarakat.
kerana mereka adalah orang-orang yang diperjuangkan oleh Allah SWT dalam halaman 77 dalam surah An-Nisa, dan ini juga diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, jaga hak harta anak yatim, wanita, anak kecil dalam masyarakat, dan jangan dipermainkan mereka, jangan scam ya, jangan menipu untuk mendapatkan duit daripada mereka, membuat promosi yang tidak berhemah. Betul. Kerana ini melambangkan kecelaruan dalam masyarakat dan sebenarnya kita tidak mengambil nilai daripada surah An-Nisa. Sama-sama kita doakan agar masyarakat ini menjaga hak pihak-pihak yang dinyatakan dan jangan menyalahgunakan segala peluang yang ada dalam kehidupan. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Andai ada di antara kami saat ini ya Allah yang mana telah lama terputus ikatan silaturahimnya dengan ibu ayahnya, dengan adik beradiknya, dengan jiran tetangganya, dengan rakan sekerjanya ya Allah, maka ya Allah kau pertautkanlah kembali ikatan itu ya Allah, ikatan yang membawa rahmat dan barakah serta kasih sayang daripadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang menjaga hak-hak anak-anak yatim ya Allah, orang-orang yang memperjuangkan nasibnya ya Allah. Jangan kau jadikan kami ini orang-orang yang menindas anak-anak yatim ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kuatkan kami ya Allah untuk terus menelaah ilmu-ilmu daripada kalammu Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan taufik hidayah kepada kita untuk kita terus mengambil menghargai silaturahim dalam kehidupan kita seharian. Inilah intisari daripada hidayah Al-Quran. Kita menyebut pada tuan-tuan untuk bersama dalam wakaf untuk ummah agar kita dapat menjadi umat yang memperjuangkan anak yatim, golongan wanita dengan secara yang adil, bukan untuk dimanipulasikan. Dan tuan-tuan boleh menyumbang dengan nombor tertera di atas skrin ini. Kita ingin menyampaikan Quran, mushaf Quran ini kepada anak yatim, kepada golongan yang mungkin kurang berkemampuan untuk membelinya. Tetapi dengan kerjasama tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan, harapnya mereka lah juga yang akan memperjuangkan nasib orang-orang yang kurang bernasib baik pada masa-masa yang akan datang. InsyaAllah kita bertemu lagi Ustaz pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan pada jam 6 pagi. Tuan-tuan terus kita mendalami permulaan surah An-Nisa ini. Moga-moga surah An-Nisa ini mencerahkan kita, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang istiqamah. Terima kasih. Program ini dibawakan oleh Mufas yang kita harapkan kita terus bersama anak yatim, bersama golongan wanita untuk keadilan seluruh dunia. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.